Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Muhammad Ibnu Ali. Jangan lupa ya sahabat-sahabat sekalian untuk tekan butang subscribe, like dan share channel ini, insya-Allah. Ayuh kita mulakan. Daripada ayat 243 hingga 245, insya-Allah. Okey, kita akan mulakan bacaan. Bagi yang baru masuk, untuk maklumat kelas kita, mula-mula saya akan baca dulu, lepas tu semua boleh ikut bacaannya. Habis satu ayat kita akan hurai dia punya hukum tajwid. Seterusnya, habis lengkap 3 ayat yang kita baca ni, kita akan keluarkan dia punya pengajaran. Apa yang pengajaran yang kita dapat daripada ayat yang kita baca tersebut. Okey, lagi bagus kalau kita dapat tahu dia punya maksud ayat tersebut, supaya kita boleh faham apa yang ayat yang kita nak baca, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Berhenti dekat min diyarihim. Okey, silakan boleh baca. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Okey. Min diyarihim tu hati-hati, kita jangan baca min, lidah kita jangan kena langit sangat. Okey, kalau kita baca min diyarihim, bunyinya seperti nun tu terlalu jelas. Hukumnya ikhfa hakiki. Jadi kena sembunyikan huruf nun tu. Min diyarihim. Okey. Okey, tak apa, seterusnya kita lihat. Wahum ulufun hadaral maut. Kita berhenti dekat maut. Okey, silakan. Wahum ulufun hadaral maut. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Thumma ahyahum ni ada jim kecil. Jim kecil tu tandanya sama ada kita boleh berhenti ataupun boleh sambung. Jadi kita pilih untuk berhenti sahaja. Okey, silakan baca. Okey, bagus. Okey, penonton yang menonton di channel YouTube kita melalui rakaman boleh baca sama-sama, insya-Allah. Okey, seterusnya. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Kita berhentikan 'alan nas. Okey, silakan. Okey, bagus. Seterusnya. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Okey, baik, kita lihat dia punya hukum tajwid yang ada dekat ayat 243. Okey, boleh lihat dia punya hukum. Alam tara ilal ladzina. Alam tara ilal ladzina, ada huruf ya, sulung dia baris bawah. Okey, saya akan tanya seorang-seorang Setakat ni ada 14 orang yang masuk. Kita akan tanya dulu. Mula dengan Puan Aiza. Puan Aiza Okey, bersedia. Kalau saya tanya boleh jawab, kalau tak tahu senyap je. Okey, alam tara ilal ladzina kharaju.
Kharaju ni ada huruf waw sebelum dia baris hadapan mad asli. Min diyarihim ada nun sakinah jumpa dengan huruf dal. Nun baris bati jumpa dengan huruf dal. Apa nama hukum dia, Puan Aiza? Tak pasti, Ustaz. Okey, tak apa. Kalau tak pasti tak apa, tak ada masalah. Okey, Puan Alias. Cik Alias ke Puan Alias ni? Ikhfa hakiki. Okey, bagus. Nun sakinah jumpa dengan huruf dal namanya ikhfa hakiki. Okey, bagus. Seterusnya min diyarihim. Diyarihim ada huruf ada alif kecil. Ada alif kecil mad asli. Wahum ulufun. Wahum ulufun ada huruf waw sebelum dia baris hadapan mad asli. Fun baris hadapan, baris dua di hadapan tanwin jumpa dengan huruf ha. Puan Dilah. Ulufun baris dua di hadapan jumpa dengan huruf ha. Apa nama hukum dia? Izhar halki. Okey, bagus. Wahum ulufun hadaral maut. Maut ni ada huruf waw sebelum dia baris atas. Cik Faiz Ada Cik Faiz? Okay, kalau tak ada, Puan Nadia? Maklin. Okey, bagus. Kalau maklin, kalau kita nak kenal, ada dua huruf saja maklin. Waw sebelum dia baris atas ataupun ya sebelum dia baris atas. Okey, kalau kita nampak kat sini, waw sebelum dia baris atas. Diberhentikan kalimah ini baru jadi maklin. Kalau tak berhenti, dia tak jadi maklin. Okey, bagus. Seterusnya, faqala. Faqala ada huruf alif sebelum dia baris atas mad asli. Faqala lahumullahu mutu. Mutu ni ada huruf waw sebelum dia baris hadapan mad asli. Thumma ahyahum ada huruf ada alif kecil mad asli. Innallaha ladzu. Ladzu ni ada huruf waw sebelum dia baris hadapan mad asli. Ladzu fadlin alan. Fadlin baris dua di bawah. Baris dua di bawah tanwin bertemu dengan ain. Tanwin bertemu dengan ain. Puan Ramlah. Fadlin alan baris dua di bawah tanwin jumpa huruf ain. Okey, bagus. Izhar halki. Bagus. Alan nas ni asalnya mad asli baris huruf alif sebelum dia baris atas, tapi kita wakafkan dia. Puan Roswati, kalau wakaf dia akan jadi apa? Kita berhenti tadi kat sini. Alan nas. Mad arid lis sukun. Okey, bagus. Seterusnya walakinna ada alif kecil mad asli. Alif kecil mad asli. Walakinna aktsaran nas ada huruf alif sebelum baris atas mad asli lagi. Alan nasila. La ni ada huruf alif sebelum baris atas mad asli. La yashkurun. La yashkurun. Wan rosyatimah. Wan rosyatimah. La yashkurun ada huruf waw sebelum baris hadapan. Asalnya mad asli, kita berhenti dia akan jadi mad arid lis sukun. Okey, bagus. Okey, lihat seterusnya kita pergi kepada ayat 244. Okey. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu. Okey, cuba baca. Okey, bagus. Annallaha sami'un alim. Okey, sambung seterusnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kita berhenti kat hasana. Okey, silakan baca.
Okay, bagus. Fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah. Silakan. Okey, bagus. Kathira ni ada jim kecil. Jim kecil tu tandanya sama ada kita boleh berhenti ataupun boleh sambung. Okey, kita pilih untuk berhenti saja Okey, seterusnya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Okey, kita lihat kat sini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Atas huruf sad tu ada huruf sim kecil. Okey. Jadi sim kecil ni bermaksud kita kena baca tukarkan kepada huruf sad tu kepada huruf sin. Okey. Yabsutu. Okey, siapa yang berada di atas dia akan kita utamakan dia. Okey, kadang-kadang huruf pada ayat lain ada huruf sin kecil berada dekat bawah huruf sad. Okey, tapi kali ini huruf sin kecil berada di atas huruf sad. Jadi utamakan huruf sad. Utamakan huruf sin. Wa yabsutu. Okey, silakan baca. Wallahu yaqbidu Okey, bagus. Baik, kita lihat dia punya hukum tajwid yang ada dekat ayat 244. Waqatilu. Waqatilu tu ada alif kecil, mad asli. Waqatilu ada huruf waw sebelum dia baris hadapan, mad asli. Fi ada huruf ya sebelum dia baris bawah, mad asli. Sabi ada huruf ya sebelum dia baris bawah, mad asli. Sabilillahi wa'lamu. Wa'lamu ni kita berhenti kat sini. Wa'lamu. Okey, jadi dia akan jadi hukum apa ni wa'lamu ni? Wow sebelum dia baris hadapan. Saya nak tanya Puan Rupiah. Puan Rupiah ada tak? Wa'lamu. Wa'lamu ni kita berhentikan dia akan jadi makna apa? Kalau berhenti jadi mat asli. Kalau sambung baru jadi mat jaiz. Okay, tapi sebab kita berhenti tadi jadi dua harakat saja, mat asli. Okey, dapat? Okey, seterusnya. Yang ini jadi mat asli. Huruf waw sebelum dia baris hadapan, mat asli. Annallaha sami'un alim. Sami'un alim baris huruf ya sebelum dia baris bawah, mat asli. Sami'un alim ada huruf baris dua hadapan jumpa dengan huruf ain. Baris dua di hadapan jumpa dengan huruf ain. Puan Salmah ada tak? Puan Salmah tak ada. Okey, Puan Siti Jamilah. Sami'un alim baris dua di hadapan jumpa dengan huruf ain. Bagus, Izhar Halki. Sami'un alim. Seterusnya Puan Siti Mediah. Sami'un alim. Alim ni apa nama hukum dia? Mad arid li sukun. Huruf ya sebelum dia baris bawah asalnya mad asli, kita berhenti dia akan jadi mad arid li sukun. Okey, bagus. Seterusnya Puan Umi Ismail. Man zallazi. Nun sakinah jumpa dengan huruf dal. Nun sakinah jumpa dengan huruf zal. Nun sakinah jumpa dengan huruf zal ada tak Puan Umi? Ikhfa hakiki. Okey, bagus. Man zallazi. Nun sakinah jumpa dengan huruf zal. Ikhfa hakiki. Man zallazi. Huruf ya sebelum dia baris bawah, mad asli. Yuqridullaha qardan hasana. Qardan ni Puan Zaidah. Qardan baris dua di atas jumpa huruf ha. Izhar halki aku. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok giliran siapa ni? Puan Puan Iza ada tu? Boleh nak jawab tak? Hasana. Hasana ni kita berhenti kat sini. Hasana dia akan jadi apa? Kita berhenti Hasana. Kalau tahu-tahu tak apa. Okey, Hasana ni asalnya Hasanan.
kita berhenti, dia akan jadi hasanah. Okey, Tuan Alias, apa hasanah nama hukum dia? Mat iwad, comel. Okey, mat iwad tu tanda kita nak kenal mat iwad, ada baris 2 di atas. Selepas dia ada huruf alif, kita berhentikan dia, dia akan jadi mat iwad. Okey, seterusnya fayudha'ifahu ada huruf fayudha'ifahu, ada alif kecil mat asli. Ifahu, hu ni ha dhamir jumpa dengan huruf lam. Puan Astuti, ha dhamir jumpa dengan huruf lam, apa nama hukum dia? Maksilah kasirah. Kasirah tu maksilah yang pendek. Okey, bagus. Seterusnya Puan Dilah, lahu adha'afan, ha dhamir jumpa dengan huruf hamzah. Okey, maksilah tawilah. Tawilah tu yang panjang. Okey, cara kita nak bezakan, kalau ha dhamir jumpa dengan hamzah itu panggil maksilah tawilah, maksilah yang panjang. Okey, ha dhamir tu huruf ha yang ha bulat kat sini. Okey, seterusnya adha'afan kathirah. Faiz ada tak? Adha'afan kathirah, baris 2 di atas jumpa huruf kaf. Okay, kalau tak ada, Puan Intan. Ya, sama. Salam. Ikhfa hakiki. Okey, bagus. Baris 2 di atas jumpa huruf kaf, ikhfa hakiki. Kathirah. Kathirah ni ada huruf ya sebelum dia baris bawah. Mad asli kathirah. Huruf ta tu bila diberhentikan dia akan jadi huruf ha. Okey. Seterusnya wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Turja'un huruf waw sebelum dia baris hadapan. Asalnya mad asli. Puan Nadia, turja'un mad arid disukun. Okey, dipanggil sebagai mad arid disukun sebab kita wakafkan dia dan huruf nun tu kita sukunkan dia. Okey, bagus, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita lihat dia punya pengajaran ayat. Apa pengajaran ayat yang kita dapat dekat ayat 243? Antara pengajaran ayat yang kita dapat daripada 243, kita tidak boleh daripada takdir Allah, iaitu kematian. Kematian, sejauh mana kita lari daripada kematian, sejauh mana kita usaha untuk sembuh daripada sakit ataupun elakkan daripada kematian dengan cara kita makan ubat ataupun herba. Tapi kalau Allah dah takdirkan kita mati, matilah kita. Okey. Seterusnya pengajaran ayat 243 lagi. Kewajipan ke atas setiap orang yang beriman adalah sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian dengan amal soleh dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Itu adalah kewajipan kita sebagai orang yang beriman. Jangan lari daripada kematian, tapi hadapi kematian dengan amal soleh. Sentiasa tambah amal soleh dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Okay, kesempurnaan kekuasaan Allah yang mampu mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati pada bila-bila masa dan pada di mana-mana saja. Okay, kalau kita lihat ayat 243 ni menceritakan tentang kisah Bani Israel yang takut untuk berperang. Okay, mereka ada seruan perang, tapi mereka kata dengan Allah, dengan Nabi-Nya, kita tak berani nak berperang sebab takut mati. Padahal kalau ikut dia punya ayat, wahum ulufun. Uluf tu maksudnya mereka jumlah yang sangat ramai, beribu-ribu jumlah mereka Bani Israel ni. Tapi sebab mereka takut pada mati, mereka surrender, sanggup diusir daripada negara mereka di Jerusalem, dan akhirnya mereka menjadi hamba. Okey, itu dia punya salah satu maksud tafsir ayat 243. Okey, seterusnya kita lihat ayat 244, dia punya terjemahan ayat. Wajib berperang. Okey, ini untuk kalau kita berperang lah. Wajib berperang wajib berperang menghadapi orang kafir apabila mereka memerangi kita. Okey, jika terdapat seruan jihad daripada pemerintah untuk melawan musuh iaitu orang kafir, kita wajib untuk ikut berperang. Okey,
Seterusnya, pengajaran ayat 244 yang lain, berperang dengan orang kafir yang dituntut adalah dengan tujuan untuk menegakkan kalimah Allah dan meletakkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi. Itu salah satu sebab kenapa kita perlu berperang. Okay, seterusnya pada ayat 245, ayat ini menggalakkan orang yang beriman supaya sentiasa berinfak fi sabilillah. Okey, balasan ke atas setiap amalan kerana Allah adalah dijamin balasan ke atas setiap amalan kerana Allah adalah jamin seumpama jaminan bayaran hutang kepada pemberi hutang. Ayat ini disebut qardan hasanah. Qardan hasanah tu adalah maksudnya pinjaman yang baik. Okay, Allah kata, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, siapa yang nak berikan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan ganjaran pinjaman tersebut. Syarat untuk mendapat balasan yang berlipat ganda daripada infak fi sabilillah tu ada 5 syarat. Okey. Pertama, kena ikhlas kerana Allah dan tidak ada riak. Kita nak derma kena ikhlas kerana Allah, tak ada riak. Kedua, harta yang halal. Okey, maksudnya kalau kita nak derma tu mesti daripada harta yang halal. Okey, jangan harta syubhah, harta curi ke apa, harta rasuah. Kita nak bersihkan duit kita pergi derma pula. Okey. Seterusnya, daripada jiwa yang reda, maksudnya hati kita reda untuk dermakan harta tersebut. Yang keempat, hendaklah diinfakkan kepada sasaran yang dibenarkan oleh agama, seperti fakir miskin, untuk meninggikan syiar agama. Okay, bukannya kita derma kepada persatuan yang dah kaya raya ke contohnya. Okay. Seterusnya yang kelima, bila kita menderma tu kita tak boleh ada manna dan azah, iaitu selepas kita derma kita mengejek ataupun kita mengungkit, kita memaki hamun orang yang kita dermakan. Okey. Jadi cukup dulu kita punya pengajaran ayat. Sekarang ni kita akan buka untuk bacaan seorang perseorangan. Kita boleh baca daripada ayat 243 hingga 245. Saya akan semak, seorang-seorang boleh baca dan angkat tangan. Kat situ boleh saya panggil dia punya giliran, insya-Allah. Seorang-seorang boleh baca dan kita mulakan dengan okey, dah ada orang. Okey, untuk yang menonton melalui channel YouTube kita boleh lihat dia punya rakaman, dan kalau nak masuk kita punya kelas dipersilakan masuk dekat link yang ada setiap hari, insya-Allah Isnin hingga Jumaat kita akan buka kelas mulai 7 pagi, insya-Allah. Kita tutup dulu kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.